A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kesihatan yang baik kepada kita semua sehingga kita dapat bersama-sama lagi pada PDPR untuk pendidikan Islam tahun 6 bidang sirah siri 1 tajuk Hujjatul Wada. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan segala urusan pembelajaran kita pada hari ini. Jom murid-murid sama-sama menadah tangan, kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu, wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan keberkatan doa yang baru kita baca sebentar tadi menjadi asbab Allah mempermudahkan segala urusan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita melihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, objektif pembelajaran yang pertama ialah menerangkan latar belakang peristiwa Hujjatul Wada. Yang kedua, menjelaskan kronologi peristiwa Hujjatul Wada. Baiklah murid-murid, Ustaz harap kamu semua dapat memberi fokus kepada objektif pembelajaran kita, kerana di akhir pembelajaran nanti Ustaz harap kamu semua dapat memahami dan menghayati apa yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah murid-murid, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat yang ketiga. Bermaksud, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Baiklah murid-murid, ini adalah ayat Al-Quran yang memberitahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid, marilah kita melihat latar belakang Hujjatul Wada. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sudah 9 tahun berada di Madinah
dan tidak pernah mengerjakan haji. Sehinggalah pada bulan Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah, Nabi Muhammad SAW telah membuat pengumuman untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut. Kaum muslimin mendengar berita tersebut dan ramai yang ingin menyertai rombongan tersebut, lebih kurang 90,000 orang, dan mereka berangkat ke Mekah pada 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijriah. Baiklah murid-murid, jom kita melihat kronologi peristiwa Hujjatul Wada, yang mana ianya bermula dari Madinah. Baginda Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin menuju ke Zulhulaifah. Mereka bermalam di sini, kemudian berniat ihram. Seterusnya, Nabi meneruskan perjalanan dan setibanya di suatu tempat iaitu Zultuwa, yang mana baginda telah berhenti dan bermalam di Zultuwa tersebut. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW menuju ke Mekah, dan sampainya di Baitullah, baginda telah melakukan tawaf dan sa'ir. Setelah itu, baginda terus menuju ke Mina pada 8 Zulhijjah, yang mana baginda bermalam di Mina dan keesokan harinya baginda menuju ke Arafah. Seterusnya, baginda Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah wukuf pada 9 Zulhijjah, kemudian menyampaikan khutbah terakhir di khalayak kaum muslimin. Selepas itu, Nabi Muhammad SAW, yang mana daripada Arafah, baginda telah menuju ke Muzdalifah, iaitu pada 10 Zulhijjah, dan bermalam di Muzdalifah. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW menuju ke Mina, iaitu pada 11, 12, 13 Zulhijjah, yang mana baginda melakukan ibadah melontar di Jamrah dan menyembelih unta. Dan selepas itu, Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah dan melakukan tawaf. Kemudian, baginda telah bertolak ke Madinah setelah menyelesaikan ibadah haji. Baiklah murid-murid, itu adalah kronologi peristiwa Hujjatul Wada yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai contoh kepada kita semua. Baiklah murid-murid, sebagai rumusan pembelajaran kita pada hari ini, kita lihat apakah rumusannya. Yang pertama, dalam peristiwa Hujjatul Wada, Nabi Muhammad SAW telah mengajar kepada kita cara melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, baginda telah meninggalkan pesan buat umat Islam supaya kita memperolehi kejayaan di dunia dan di akhirat. Baiklah murid-murid, Ustaz rasa sampai di sini dahulu perjumpaan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini, murid-murid dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita. Ustaz mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan dan kesilapan dalam penerangan Ustaz tadi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada siri yang kedua berkenaan dengan Hujjatul Wada ini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Lindung diri, lindung semua.